Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Baiklah. Pada hari ini kita akan melihat satu tajuk perbualan. Okey, tapi di sini cikgu akan fokuskan kepada cara untuk menjawab soalan pemahaman. Baik. Pada buku aktiviti jilid 1, muka surat 53, perbualannya adalah pada muka surat 52, iaitu cara membasuh sayur. Dialog di antara Puan Zarina dengan anaknya Dahlia. Jadi murid-murid akan baca dan fahamkan dahulu dialog tersebut, kerana perbualan antara Dahlia dengan Puan Zarina, emaknya, adalah jawapan kepada soalan-soalan 1 hingga 6 pada muka surat 53. Sekarang cikgu akan fokuskan bagaimana cara untuk menjawab soalan ini dengan lengkap. Okey, jawapannya di dalam dialog sudah jelas, tetapi bila diberi soalan pemahaman begini, kita mesti mengetahui bagaimana teknik untuk menjawab dengan lengkap, soalan yang lengkap. Contohnya, soalan siapakah nama kamu, kita boleh saja menjawab Ali, tetapi jawapan itu betul, cuma tidak lengkap. Sepatutnya jawapan itu yang lengkap, kita kena jawab nama saya Ali. Sebab apa? Di dalam soalan ada bertanyakan ataupun ada disebut siapakah nama kamu. Okey, jadi nama kamu kita kena bagi tahu nama saya. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Baik, di dalam soalan ini ada kata tanya siapa. Apa yang kita perlu buat ialah kita buang kata tanya untuk kita jawab soalan ini. Kenapa? Bila kita buang kata tanya siapa, inilah jawapan yang untuk melengkapkan soalan ini, yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Akan ada di dalamnya, akan ada ialah siapa digabungkan dengan jawapan ialah. Baik, langkah seterusnya kita akan salin maklumat di dalam soalan ini yang kita dah buang kata tanya. Kita salin sahaja sampai sini. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Baik, tapi kita tak jawab lagi kan siapa. Ini hanyalah maklumat yang diminta di dalam soalan, yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Baik, untuk menjawab soalan siapa, kita mesti gabungkan dengan kata pemberi ialah. Ialah ibunya, atau boleh juga kita jawab ialah Puan Dahlia. Tapi di sini cikgu memilih untuk menulis ibunya sebab perbualan antara Dahlia dengan ibunya. Okey, boleh faham bagaimana cara untuk menulis jawapan yang lengkap? Kita ulang balik maklumat yang diminta di dalam soalan. Baik, kita lihat soalan yang kedua.
berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Soalan ini ada ditanya oleh Dahlia kepada ibunya. Dan ibunya menjawab, jumlah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air adalah sebanyak 1 sudu kecil. Jadi soalannya, berapa banyakkah? Jadi jawapannya 1 sudu kecil. Kita boleh saja menulis jawapan ini, berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Kita boleh saja tulis 1 sudu kecil, sudah menjawab soalan. Tetapi masih tidak lengkap. Kerana apa? Kerana maklumat yang diminta ialah yang ini, garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Jadi kita buang dahulu kata tanya, kita tulis dahulu maklumat yang perlu, iaitu di sini maklumat yang diperlukan ialah garam. Kenapa G sini besar, G sini kecil? G untuk garam di sini kecil sebab dia sudah di tengah-tengah ayat. Garam huruf G di sini besar sebab dia permulaan ayat. Garam yang perlu dimasukkan ke dalam air. Okey, 1 sudu kecil, tetapi kita perlu masukkan dulu gam dia. Apa dia? Mesti ada kata pemeri ialah. Okey, jadi kita masukkan ialah. Okey, barulah kita sambungkan dengan jawapan ini. Baik, berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Garam yang perlu dimasukkan ke dalam air ialah 1 sudu kecil. Okey, boleh? Diharap murid-murid semakin faham, iaitu kita tulis maklumat yang ditanya di dalam soalan dengan cara membuang dahulu kata tanya yang ada di dalam soalan. Baiklah, kita sambung dengan soalan yang ketiga, iaitu apakah tujuan air dicampurkan dengan garam? Baik, soalan ini ada ditanya oleh Dahlia dan ibunya menjawab, apakah tujuannya? Apakah tujuan air dicampurkan dengan garam? Okey, jadi Puan Zarina sudah menjawab di dalam dialog itu. Tujuan garam dicampur untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada saya. Jadi kita buang dulu kata tanya untuk kita tulis maklumat yang diminta di dalam jawapan, iaitu buang kata tanya apakah. Inilah maklumat yang akan kita beritahu. Tujuan air dicampurkan dengan garam baik. Bagaimana untuk melekatkan jawapan dengan maklumat? Mesti ada ialah. Baik, tetapi
Di sini nanti cikgu akan terangkan. Di sini bukan ialah, adalah. Ia fungsi yang sama cuma berbeza mengikut perkataan selepasnya. Kita tulis dahulu adalah untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Itu jawapan yang diberitahu oleh Puan Dahlia kepada Puan Zarina kepada anaknya Dahlia. Membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Okey, baik. Kenapa bukan ialah? Sebab ada kata hubung. Ialah jika selepasnya kata nama. Tengok di sini, ialah satu merupakan kata nama. Di sini ialah ibu, ialah kata nama. Okey. Disebabkan selepas kata pemberi ialah atau adalah, disebabkan selepasnya merupakan kata hubung ataupun selain daripada kata nama. Okey. Kita akan gunakan adalah. Begitu konsepnya. Jadi, ialah jika selepasnya kata nama. Satu, ibu, kereta, itu kata nama. Ialah. Selain daripada kata nama, kata hubung ataupun kata kerja ataupun kata adjektif dan lain-lain, selain daripada kata nama, kata pemberinya adalah. Baik. Jadi, tujuan air dicampur dengan garam, kita dah bagi tahu maklumatnya. Kita sambung dengan jawapan. Apakah tujuannya? Untuk membuang ulat yang mungkin melekat pada sayur. Okey. Seterusnya, untuk soalan yang keempat, kata tanyanya ialah mengapa. Jadi, mengapa ada banyak. Kalau apa, berapa, siapa, ialah atau adalah. Kalau mengapa, ada banyak. Boleh jadi kerana, boleh jadi supaya, boleh jadi untuk, boleh jadi agar. Okey, banyak. Jadi dalam jawapan nanti kita akan tulis jawapan dengan menggunakan pelekat-pelekat ini untuk digabungkan dengan maklumat. Baik. Buang kata tanya. Kita tulis maklumat bermula dengan sayur sehingga air garam. Kita tulis dahulu maklumat untuk menjawabnya. Sayur perlu dibersihkan. Sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam. Sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam. Cikgu takut tak muat, jadi cikgu tulis. Murid boleh tulis ikut garisan ataupun kita buang. Baik, kita cuba tengok. Tak muat, kita tulis di bawah. Sebelum direndam di dalam air garam. Okey. Untuk menjawab mengapa, sebabnya sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam. Mengapa? Mengapa sayur perlu dibersihkan, dibilas sebelum direndam dalam air garam? Baik, soalan itu di dalam dialog yang kita baca pada muka surat 52 itu, Dahlia ada bertanyakan ibunya.
Okey, Puan Zarina yang meminta supaya bersihkan sayur ini sebelum direndam dalam air garam. Sebab apa perlu dibersihkan dahulu? Supaya dapat dibuang kotoran yang melekat pada sayur, contohnya tanah ataupun kesan-kesan baja. Jadi sebelum direndam dalam air garam, sayur itu perlu dibersihkan dan dibilas. Baik, jadi sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam untuk kerana agar atau supaya. Di dalam jawapannya Puan Zarina menyatakan untuk membuang kotorannya. Okey, jadi kita gabungkan dengan untuk. Jadi mengapa? Untuk membuang kotorannya. Okey, tak muat. Kita tulis di garisan bawah. Untuk membuang kotorannya. Okey. Mengapakah sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam? Ulang semula maklumat ini. Sayur perlu dibersihkan dan dibilas sebelum direndam di dalam air garam untuk membuang kotorannya. Jadi untuk digunakan dengan kata tanya mengapa. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang kelima. Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Okey. Berapa lama? Menunjukkan masa. Okey, berapa kita akan gabungkan sama ada ialah atau adalah. Baik. Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Okey, di sini. Ini kata tanya dia. Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Maklumatnya ialah yang ini. Kita berikan dahulu maklumatnya. Sayur itu perlu direndam. Baik, di sini agak unik kerana kita tidak gunakan ialah ataupun adalah. Kerana apa? Kerana sudah dinyatakan yang ini menunjukkan masa. Jadi berapa lama kita akan gunakan yang ini, masa yang diminta. Selama. Berapa lama? Selama. Okey, tidak ada ialah ataupun adalah. Dalam dialognya, berapa lama Puan Zarina memberitahu Dahlia? Dalam dialog, jika kita rujuk semula perbualan, Dahlia bertanya berapa lama untuk direndam. Ibunya menyatakan rendam selama 10 minit. Jadi selama 10 minit. Baik, bolehkah kita tulis nombor 10 untuk 10? Boleh. Untuk angka ataupun digit, jika melebihi 2 angka macam sini, 1 dan 0, boleh digunakan nombor. Jika hanya 1 digit saja, contohnya nombor 1, tak boleh tulis nombor 1. Mesti dieja SATU 1. 5 LIMA 5. Sebab dia 1 digit. Kalau 15 dah ada 2 digit. 2 angka, 1 dengan 5 boleh ditulis nombor. Baik, itu konsepnya. Jadi bila ada 2 angka, kita boleh tulis nombor. Jika Puan Dahlia menyatakan 1 minit, kita mesti eja SATU 1 minit. Baik. Berapa lamakah sayur itu perlu direndam? Sayur itu perlu direndam selama 10 minit.
Baik, soalan yang terakhir iaitu soalan ke-6. Sayur yang telah dibersihkan disimpan di mana? Di sini kata tanyanya berada di belakang. Di mana? Jika soalan tempat di, kita akan jawab di. Jika soalan ke, kita akan jawab ke. Jadi ada jawapan kita akan mengandungi kata sendi nama di. Baik, ini maklumat yang kita akan nyatakan. Sayur yang telah dibersihkan, disimpan. Ini tempatnya. Puan Dahlia, Puan Zarina ada menyatakan kepada Dahlia, di manakah tempat untuk disimpan sayur itu? Iaitu di dalam peti sejuk. Jadi, di dalam peti sejuk. Jadi, kita akan menulis jawapan lengkapnya yang ini. Salin semula ataupun ulang semula. Sayur yang telah dibersihkan, disimpan di dalam peti sejuk sebagaimana yang Puan Zarina beritahu Dahlia. Sayur yang telah dibersihkan disimpan di mana? Sayur yang telah dibersihkan disimpan di dalam peti sejuk. Baik. Diharap murid-murid dapat meneliti cara menjawab soalan pemahaman ini dengan lengkap. Bagaimana untuk jawab dengan lengkap? Iaitu kita menyatakan maklumat yang diminta di dalam soalan. Okey, sampai di sini sahaja supaya mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.